Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah, dan kemudian kita hadiahkan bacaan surah Al-Fatihah kita kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dan seterusnya kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada barisan guru-guru kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, bertemu lagi murid-murid pada siri video yang baru, iaitu hari ini kita akan belajar menulis huruf nun dan huruf waw. Huruf nun, huruf nya, huruf waw dan huruf wa, huruf Jawi dan huruf Arab. Ya, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi keizinan dan memberi ustaz kesihatan untuk meneruskan video, ya, pembinaan video sehingga ke huruf nun, huruf nya dan huruf waw dan huruf wa ni, ya, insya-Allah. Ustaz Arab, pelajar-pelajar semua dapat bersama-sama dengan ustaz sehingga ke akhir video, ya, supaya dapat manfaat, kita dapat belajar ilmu tentang penulisan khat dengan baik, ya, insya-Allah. Okey, pelajar-pelajar, seperti biasa ustaz tanya soalan yang biasa ustaz tanyakan kepada pelajar-pelajar semua. Dah sembahyang ke belum? Dah solat ke belum? Ya, bagi pelajar-pelajar yang belum lagi solat, yang belum lagi sembahyang, berhentilah dulu. Ya, berhenti dulu buat aktiviti kamu tu, pergi sembahyang dulu, ambil air sembahyang, pergi solat, ya. Pergi solat, ajak adik pergi solat, ya, ajak abang kakak pergi sembahyang dulu, ya, kalau dah masuk waktu. Ya, jangan kita buat satu aktiviti tu tanpa kita tinggalkan sembahyang, jangan kita tinggalkan solat. Pastikan kita nak buat sesuatu aktiviti tu, kita pastikan kita dah solat dulu, ya. Sebaiknya solatlah di awal waktu, ya. Baik. Okey, pelajar-pelajar semua, macam mana dah hari ini, dah selawat ke belum? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita selawat ni, ya, pelajar-pelajar semua, kerana kita nak memuliakan Nabi, ya, kita nak memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kena selawat setiap hari, ya. Kita tak minta apa-apa pun, kita cuma nak memuliakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa setiap hari mesti kita kena selawat. Nak belajar, selawat dulu, ya, muliakan, ya, biasakan dengan selawat, ya, insya-Allah. Okey, seterusnya, dah doakan belum hari ini ibu bapa kamu, guru-guru dah solat? Lepas solat, pastikan doakan kedua ibu bapa kita, pastikan doakan guru-guru kita, ya. Mudah-mudahan kita di kalangan golongan-golongan anak-anak yang soleh, ya, dan solehah, orang-orang yang
orang-orang yang baik-baik ya, insya-Allah ya. Doakan untuk mendapatkan keberkatan daripada guru, keberkatan daripada ibu bapa kita ya. Sebab doa-doa mereka itu doa-doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kita doakan untuk mereka supaya mereka dalam keadaan yang selalu sihat ya. Sama ada mereka ni dah meninggal dunia ataupun masih hidup ya. Baik. Ustaz pun sama, ustaz pun mendoakan semoga semua selamat, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada virus Covid ya khususnya, dan segala penyakit-penyakit lain. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ibu bapa kamu membantu kamu mengurus pengajaran dan pembelajaran di rumah kamu ya. Mudah-mudahan kamu semua dilindungilah ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semuanya dalam keadaan yang selamat ya, sihat walafiat insya-Allah. Okey, seterusnya ustaz juga ingin mengucapkan terima kasih kepada, sekali lagi ustaz ucapkan terima kasih kepada barisan ibu bapa yang berada di rumah yang membantu dalam pengajaran dan pembelajaran Seni-Hot ya, khususnya dalam musim PKP ini ya. Mudah-mudahan tenaga dan pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan semua yang berada di rumah membuahkan hasil ya. Pelajar-pelajar semua dapat manfaatnya, anak-anak semua dapat manfaatnya ya. Saya ucapkan terima kasih. Tanpa ibu bapa yang membantu di rumah, saya rasa pun kalau saya buat video pun tak ada pun murid-murid nak tengok. Kalau ibu bapa tak tunjuk kan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapa semua. Ini adalah usaha saya, sedikit usaha saya buat video pendidikan untuk murid-murid, supaya saya nak pastikan pelajar-pelajar ni dia tak tertinggal ya silibus yang sepatutnya dia belajar di sekolah kan, tapi sebab sekarang macam ni. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu bapa semua. Dan video ini sebenarnya video yang menggantikan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas ya. Alhamdulillah, saya ucapkan sekali lagi berbanyak-banyak terima kasih kepada semua ibu bapa yang membantu ya, yang membantu di rumah. Alhamdulillah. Seterusnya saya juga ucapkan terima kasih kepada barisan guru-guru hot yang mungkin menjadikan video pengajaran dan pembelajaran saya ini sebagai satu bahan pendidikan, bahan pengajaran kepada anak-anak murid masing-masing ya. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih. Sedikit usaha ini sebenarnya untuk membantu murid-murid ya, untuk membantu murid-murid khususnya. Mungkin kalau dapat membantu guru-guru hot, alhamdulillah sedikit sebanyak ya, untuk membantu pengajaran dan pembelajaran seni hot di rumah. Seterusnya saya juga mohon maaf kepada barisan guru-guru hot jika didapati penerangan saya mungkin ada kekurangan, mungkin ada kesilapan dan sebagainya. Saya mohon maaf banyak-banyak daripada segi penerangan dan seterusnya tulisan-tulisan hot saya ya. Saya mohon maaf banyak-banyak. Mana yang kurang, mana yang salah tu tuan-tuan guru semua bolehlah ya, betulkan, maklumkan semula kepada anak-anak murid jika ada penerangan ataupun ada tulisan-tulisan yang mungkin tak menepati cara masing-masing ya. Saya mohon maaf banyak-banyak, dan saya harapkan semoga video hot ini sedikit sebanyak dapat membantulah ya, dapat membantu dan dapat dimanfaatkan seterusnya insya-Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua guru-guru hot atas perkongsian ya, perkongsian kepada anak-anak murid masing-masing untuk video ni ya. Alhamdulillah. Baik, seterusnya insya-Allah pelajar-pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah hari ini kita akan belajar satu lagi huruf. Sebenarnya kita nak belajar 4 huruf ni. Kita nak belajar 4 huruf, huruf nun, huruf nya, huruf waw dan huruf wa ya. Kita nak belajar 4 huruf. Nanti Ustaz akan terangkan dulu sebelum kita belajar menulis 4 huruf ini. Ustaz akan terangkan dulu bagaimana bentuk huruf ini ya dalam sesi penerangan ya, insya-Allah. Baik. Ini adalah huruf yang kita akan belajar pada hari ini, huruf nun, huruf nya, huruf waw dan huruf wa ya, huruf wa. Kalau yang pelajar-pelajar tahun 1 mungkin ada yang baru nampak ke kan, baru tengok ni huruf. Biasa tengok huruf waw je kan, tapi huruf wa tu kat atas tu ada waw satu lagi tu, dia ada titik pula dekat atas. Tu namanya huruf wa, huruf Jawi tu. Tapi tak apa, nanti Ustaz terangkan ya. Okey, teruskan bersama dengan Ustaz.
Ingat yang mana yang belum sembahyang tadi, berhenti dulu video ni, pergi sembahyang dulu ya. Lepas sembahyang sambung balik tengok ya, insya-Allah. Baik, kita akan sambung untuk sesi penerangan huruf nun, huruf nya, huruf waw dan huruf wa. Murid-murid yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah hari ini kita akan tengok huruf yang pertama. Ustaz teruskan, iaitu huruf, kita akan tengok dulu, kita akan belajar huruf nun ya. Huruf nun. Dan Ustaz rasa huruf nun ni biasa dah pelajar nampak dalam baca Iqra kan, baca Iqra, belajar bahasa Arab. Mungkin ada yang pelajar-pelajar yang dah sampai baca Quran, murid tahun 1, biasa dah jumpa huruf nun. Ini nama dia huruf nun ya, huruf nun, di mana huruf nun ini dia adalah huruf Arab dan huruf Jawi. Maknanya huruf nun ini ya, pelajar-pelajar semua, huruf nun ini digunakan untuk menulis Al-Quran, menulis hadis, menulis kalimah-kalimah dalam bahasa Arab, dan dia juga boleh ditulis dalam tulisan Jawi. Jadi huruf nun ni boleh digunakan untuk tulisan Arab dan tulisan Jawi ya. Baik, ini huruf nun ya, huruf nun. Baik, seterusnya kita tengok, dia dikategorikan sebagai huruf yang melengkung ya, huruf yang melengkung. Huruf yang melengkung, kenapa dia disebut huruf melengkung? Kerana kita tengok dia punya badan ya, mangkuk huruf nun tu, dia buat melengkung. Macam mana nak buat melengkung tu tak apa, nanti Ustaz akan tunjukkan dalam sesi penulisan ya, penulisan huruf nun. Baik, untuk huruf nun, seterusnya mari kita tengok huruf yang nun berada di atas garisan ke ataupun berada di bawah garisan. Kita nak tengok bagaimana garisan huruf nun, kedudukan ya, kedudukan garisan huruf nun. Okey, ini dia garisan huruf nun. Baik, huruf nun ini kita tengok dia punya garisan. Nampak dia punya garisan yang Ustaz buat tu warna kuning tu, bermaksud huruf nun ini dia kedudukannya sebahagiannya berada di atas garisan dan sebahagiannya dia berada di bawah garisan. Kita tengok kat situ ya, bukan huruf nun ini bukan ditulis di atas garisan ataupun badannya bawah garisan ataupun titik dia dekat atas garisan, tak. Dia sebahagiannya berada di atas garisan dan sebahagiannya berada di bawah garisan. Okey, ini adalah kedudukan untuk huruf nun. Okey, kita tengok apa lagi yang ada. Okey, huruf nun yang pertama dia ada satu titik huruf ya, satu titik huruf. Kemudian kita panggil dia tengkuk. Tengkuk huruf nun. Tengkuk ni kalau pelajar-pelajar tahun 1 mungkin ada yang tak tahu. Tengkuk ni leher kita yang belakang ni. Leher kamu ni yang kat belakang ni. Ni kita panggil tengkuk. Tengkuk huruf nun ya, belakang dia tu. Kemudian badan huruf nun dia melengkung. Melengkung ya. Perkataan tengkuk ni Ustaz ambil daripada buku teks kamu sebab dia hurai, dia buat huraian dekat sini. Kalau kamu tengok huruf nun, kita tengok muka surat muka surat 16. Okey, kamu tengok muka surat 16 buku teks kamu yang ni. Nampak tak? Okey. Buku teks kamu tengok muka surat 16 ni. Okey, nampak huruf nun. Muka surat huraian dia muka surat 17, tapi tajuk pelajaran 4 ya, tajuk pelajaran 4 muka surat 16. Kita tengok yang nombor 1. Kamu tengok yang ni, nampak tak? Okey, nombor 1 tu, nombor 1 yang ni. Okey, yang ni tengkuk nun. Tengkuk nun ditulis dari atas ke bawah. Maksud tu Ustaz gunakan perkataan tengkuk, maksudnya Ustaz ambil daripada yang buku teks kamu ni ya, tengkuk. Tengkuk tu maksudnya tepi dia lah tu ya. Nanti kita akan tengok macam mana kita nak buat. Okey, tengkuk nun. Kemudian dia ada badannya melengkung, dan kemudian ada satu titik. Okey, itu untuk huruf nun. Okey, kita tengok huruf yang seterusnya. Apa pula huruf yang seterusnya? Okey, pelajar-pelajar semua, kita tengok huruf yang seterusnya selepas huruf nun. Kita tengok huruf. Okey, ini dia hurufnya ya, huruf nya, dipanggil huruf nya ya, huruf nya. Nya ni dia huruf
Huruf apa kita tengok? Nya ni dia adalah huruf Jawi, dia bukan huruf Arab. Kalau kamu buka Quran ke, kamu buka Iqra kamu tu, ataupun kamu belajar bahasa Arab, kamu belajar hadis, kamu tak akan jumpa dah huruf nya ni, ya. Huruf nya ni dia tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam perkataan bahasa Arab, kerana huruf nya ini adalah huruf Jawi. Dia digunakan untuk menulis huruf Jawi sahaja, ya. Huruf Jawi sahaja. Baik, kita tengok seterusnya. Hurufnya ini dikategorikan juga sebagai huruf yang melengkung. Sama juga huruf melengkung tadi macam huruf nun kan, sama. Cuma yang beza dia, kita tengok kat sini, beza dia titik. Dia ada 3 titik. Tu beza dia. Okey, seterusnya garisan pun sama hurufnya, ya. Garisan dia, tengok dia kedudukannya, sebahagiannya berada di atas garisan dan sebahagiannya berada di bawah garisan, sama macam huruf nun tadi. Okey, kita tengok yang ini 3 titik huruf. Ini yang membezakan hurufnya dengan huruf nun. Huruf nun 1 titik, hurufnya 3 titik. Okey, huruf nun digunakan untuk tulisan Arab dan tulisan Jawi, manakala hurufnya hanya digunakan untuk tulisan Jawi sahaja. Ya, dia ada tengkuk juga sama macam huruf nun dan dia ada badan huruf, ya. Baik, seterusnya kita tengok. Baik, ada satu kesilapan yang biasa pelajar-pelajar buat apabila kita menulis hurufnya, iaitu perbezaan. Dia bukan perbezaan antara huruf nun dan hurufnya. Pelajar dia akan buat huruf sa, ya. Hurufnya dengan huruf sa, dia akan ada kekeliruan di situ. Okey, kita tengok kat sini. Okey, di sini Ustaz bawakan satu perbezaan yang biasanya memang akan keliru kat sini. Kalau kamu salah buat dia punya mangkuk dia, ya, contoh Ustaz minta kamu buat huruf sa, tapi kamu buat mangkuk macam huruf nya, tapi titik dia betul, 3 titik betul, cuma mangkuk dia punya badan tu dia tak sama, dia tak betul, maka dia akan salah kat situ. Cuba kamu perhatikan betul-betul, ya. Sekarang kamu perhatikan betul-betul, dan Ustaz akan perincikan lagi nanti dekat dalam penulisan. Huruf sa, badan dia macam huruf ba. Hurufnya, badan dia macam huruf nun, dia kena melengkung. Sebab itu huruf sa dia dikategorikan sebagai huruf yang mendata. Huruf yang mendata, ya. Hurufnya dia dikategorikan sebagai huruf yang melengkung. Kan beza tu, nampak? Tapi bila kamu buat latihan, bila Ustaz suruh buat hurufnya, kamu buat dia panjang. Bila kamu buat dia, kamu tarik dia panjang, jadi dia akan jadi huruf sa. Ya, kamu perhatikan kedudukan garisan dia kat mana. Di atas garisan, di bawah garisan. Tengok huruf sa di atas garisan, hurufnya sebahagiannya berada di bawah garisan dan sebahagiannya berada di atas garisan. Jadi Ustaz Arab pelajar-pelajar tak terkeliru dengan antara dua huruf ini. Ini biasa kalau dalam latihan, dalam buku latihan pun biasa Ustaz tengok pelajar-pelajar, terutamanya pelajar tahap 1. Ya, bila dia buat huruf sa, dia akan buat hurufnya. Bila kita minta hurufnya, dia akan buat huruf sa. Jadi kat sini dia ada keliru. Ya, jadi Ustaz Arab pelajar-pelajar semua boleh dapat membezakan. Okey, hurufnya kamu boleh tengok dalam buku teks muka surat 18, ya. Muka surat 18 kamu boleh tengok dekat situ untuk buku Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, ya. Kalau daripada pelajar-pelajar lain yang bukan di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, mungkin ada yang menonton video ini, mungkin boleh tengok rujukan buku teks masing-masing, ya. InsyaAllah. Okey, jadi ini untuk huruf Jawi, hurufnya dan huruf sa. Baik, seterusnya kita akan tengok huruf yang seterusnya. Kita tengok apa perbezaannya lagi. Okey, ini dia huruf nun dan hurufnya. Di sini Ustaz buat satu lagi perbezaan. Huruf nun dengan hurufnya sama, ya, badan sama, cuma beza dia cuma titik, dan kegunaannya juga berbeza. Nun boleh digunakan untuk huruf Arab, tulisan Arab dan tulisan Jawi, manakala hurufnya hanya digunakan untuk tulisan Jawi sahaja. Okey, ini penerangan untuk huruf nun dan hurufnya. Okey, kita akan tengok penerangan untuk huruf yang seterusnya, insya-Allah.
Okey, kita tengok huruf yang seterusnya iaitu huruf huruf waw ya, huruf waw. Huruf waw kita tengok ini dinamakan huruf waw. Okey, pelajar-pelajar semua perhatikan betul-betul, jangan sampai dia tersilap tengok. Ini huruf waw ya, huruf waw. Dan Ustaz rasa pun biasa pelajar-pelajar dapat tengok dekat Quran, dekat Iqra, pelajaran bahasa Arab kan, belajar hadis ada huruf waw ya. Ini dinamakan huruf waw dan kita akan belajar menulis huruf waw nanti insya-Allah. Baik, seterusnya kita tengok huruf waw ini adalah huruf Arab dan huruf Jawi. Dia boleh digunakan untuk tulisan Arab dan dia juga boleh digunakan untuk tulisan Jawi. Jadi dia ada dua cara kita boleh guna huruf waw ni. Macam juga sama macam kita tadi huruf apa sebelum ni, iaitu huruf nun ya, huruf nun. Huruf nun pun sama, boleh guna untuk tulisan Arab dan boleh guna untuk tulisan Jawi. Sama juga huruf waw boleh guna untuk tulisan Arab dan boleh guna untuk tulisan tulisan Jawi. Baik, kita tengok seterusnya huruf waw ini. Okey, huruf waw ini dikategorikan sebagai huruf yang berekor. Kenapa dia tak namakan huruf yang bulat ke kan? Kenapa dia namakan huruf yang berekor? Kita akan tengok nanti dalam segi penulisan ya. Kalau ingat lagi huruf yang berekor dia, antaranya huruf yang berekor ni huruf apa? Siapa yang boleh ingat lagi? Boleh tengok kat dalam kitab kamu tu. Huruf tajuk huruf yang berekor. Muka surat berapa kat situ? Okey, huruf yang berekor pelajaran yang ke-6 ya. Kita dah belajar itu huruf yang berekor ada dua, iaitu huruf ra dan huruf zai. Huruf ra dan huruf zai. Kita dah belajar dua, huruf ra dan huruf zai, dan hari ini kita akan belajar dua lagi huruf, iaitu huruf waw dan huruf va. Ni ya, muka surat, tengok kat sini. Muka surat 32 ya, muka surat 32 kat sini. Pelajaran yang ke-6 ya, huruf ra, huruf zai, huruf waw dan huruf va. Yang ini kita akan belajar dua huruf lagi, iaitu huruf waw dan huruf va, dan dia dikategorikan sebagai huruf yang berekor. Okey, baik, kita tengok seterusnya. Huruf waw ini dia berada sebahagiannya di atas garisan dan sebahagiannya berada di bawah. Kepala dia yang bulat tu ya, kepala dia yang bulat tu berada di atas garisan dan ekornya berada di bawah garisan. Okey, ini dia huruf waw. Okey, baik, seterusnya kita tengok kepala huruf waw. Itu dinamakan yang bulat tu, itu namakan kepala huruf waw, dan dia ada ekor huruf waw. Ekor huruf waw pun dia ada cara dia nak buat tu ya. Kalau ingat lagi teknik kita menulis huruf ra, huruf zai, macam mana kita buat huruf ra dan huruf zai ya. Dia ada gabungan dengan lukisan kan, kita kena lukis yang hujung dia tu. InsyaAllah nanti kita akan tengok. Okey, ini untuk huruf waw. Seterusnya kita masuk huruf yang keempat, iaitu huruf va ya, dipanggil huruf va. Huruf va dalam buku teks kamu muka surat 36 ya, muka surat 36, huruf va tunggal ya. Yang kita belajar sekarang ni dinamakan tunggal. Tunggal tu maksudnya satu. Huruf va tunggal, dia ada huruf va tunggal, huruf va yang apa, huruf yang bersambung ya. Tapi ada macam ada huruf Arab ni dan huruf Jawi, ada yang tidak boleh disambung, ada yang boleh disambung kan. Tapi nanti dalam pelajaran huruf-huruf yang bersambung nanti kita akan belajar yang itu. Tapi yang ini dia ditulis kat sini huruf va tunggal. Huruf va tunggal tu bermaksud kita semua belajar ni belajar huruf yang tunggal dulu ya. Baik. Huruf va ya, huruf va dia sama seperti huruf waw, cuma bezanya dekat sini kamu nampak tu, dia ada satu titik yang berada di atas kepalanya. Okey, huruf va ini adalah huruf Jawi, dia bukan huruf Arab ya, dia bukan huruf Arab, dia huruf Jawi. Huruf Jawi saja, maknanya huruf va ni dia macam huruf nya tadi tu. Kalau tengok huruf nya tadi tu, dia boleh tulis untuk tulisan Jawi sahaja. Samalah macam huruf va. Huruf va ni dia untuk tulisan Jawi saja ya, dia bukan untuk tulisan Arab. Dia tak boleh tulis Al-Quran. Tulis Al-Quran, tulis hadis, tulis kalimah-kalimah bahasa Arab, dia tak boleh guna huruf va ni ya. Huruf va ni boleh ditulis untuk tulisan Jawi sahaja.
Okey, seterusnya dia dikategorikan sebagai huruf yang berekor. Okey, sama macam huruf waw. Okey, baik. Seterusnya kita tengok garisan. Garisan pun sama. Sama juga seperti huruf waw. Ya, kepalanya berada di atas dan ekornya berada di bawah. Okey, seterusnya kita tengok kepala huruf va. Kepala huruf va, dia ada kepala huruf va. Kita akan tulis kepala dulu. Lepas tu kita akan tulis ekor huruf va. Dan kemudian kita akan tulis satu titik dia yang berada di atas kepalanya. Ini dinamakan huruf va. Okey, kita tengok perbezaan huruf waw dan huruf va. Ya, pelajar-pelajar semua boleh tengok di situ perbezaan huruf waw dan huruf va, di mana huruf va ini ada satu titik, manakala huruf waw tidak ada titik. Huruf waw ini dia boleh digunakan untuk tulisan Arab dan tulisan Jawi, manakala huruf va ini hanya ditulis untuk tulisan Jawi sahaja. Okey, baik, ini adalah penerangan untuk sesi penerangan untuk 4 huruf ini, huruf nun, huruf nya, huruf waw dan huruf va. Ya, baik, insya-Allah teruskan bersama dengan ustaz untuk kita masuk kepada langkah yang seterusnya, iaitu kita akan belajar menulis huruf nun, menulis huruf nya, menulis huruf waw dan menulis huruf va mengikut kaedah penulisan gaya khat nasah, insya-Allah. Teruskan bersama ustaz sehingga ke akhir video ini. Baik pelajar-pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan mulakan dengan menulis huruf nun. Okey, baik, macam mana peralatan menulis? Pelajar-pelajar semua dah bersedia dengan pensil khat, pensel, kemudian pemadam, pembaris. Pastikan semuanya dah disediakan dengan baik, ya, insya-Allah. Okey, ustaz akan mulakan dengan garisan garisan di sebelah kanan. Okey, contoh di sini. Okey, ustaz buat garisan. Okey, baik. Kemudian ustaz akan buat titik huruf, titik ukuran. Baik. Berkenaan dengan titik ukuran, ini dah sampai huruf nun. Ustaz ulang lagi sekali. Dalam tajuk titik ini dalam penulisan khat dia ada dua, ya. Dia ada dua, iaitu yang pertama titik ukuran dan titik huruf. Jadi yang ustaz nak buat ini titik ukuran, ya. Bagi yang menonton video ustaz sebelum ini, daripada huruf alif sampai huruf nun ini, mungkin dia dah faham lah, ya, insya-Allah. Titik ni kita ada dua, titik ukuran dan titik huruf. Bagi yang baru menonton video ustaz untuk huruf nun, untuk video yang kali ini ustaz nak maklumkan titik ini ada dua, satu titik ukuran dan satu titik huruf. Yang ini ustaz akan buat titik ukuran. Okey, ustaz akan buat di sebelah sini. Kita akan buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, ustaz buat kat sebelah sini tepi semua, ya. Ustaz buat 9 titik. Kemudian kemudian kita akan buat garisan tengah. Kita akan tentukan di mana garisan tengah huruf nun ini, ya, huruf nun dan huruf nya. Okey, untuk garisan tengah ustaz akan buat di nombor 6, ya. Nampak ni nombor 6. Nombor 6 ustaz akan buat kat sini nombor 6. Okey. Tu garisan dia warna merah, nampak, ha? Okay, nombor 6. Kemudian ustaz akan buat titik yang berada di atas ni, ya. Titik yang berada di atas ni ustaz akan buat, ustaz akan tambah 1, 2, 3, 4. Okey, ustaz akan letak dalam 4 titik lah. 1, 2, 3, 4. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey, 4 titik. Okey, ini titik ukuran yang berada di atas dan yang ini titik ukuran yang berada di bawah. Okey, kita akan tengok. Jadi ustaz akan buat satu garisan di sini. Okey, satu garisan di sini bermaksud garisan huruf nun ini. Yang ini garisan tengah dia, maknanya yang ini kita akan tulis dekat atas ni huruf yang nun yang berada di bahagian atas, dan ini huruf nun yang berada di bahagian bawah dia nanti, ya. Dia punya mangkuk bawah dia tu. Okey, jadi ini untuk garisan dulu. Okey, garisan dan titik ukuran
dan kita akan menulis huruf nun ini di bahagian dalam ni, ya, di bahagian dalam ni dan di bahagian sinilah. Jadi kita tak akan tulis dekat luar garisan yang Ustaz dah garisan warna merah ni. Okey, jadi pelajar-pelajar boleh buat dulu dia punya garisan dia, garisan warna merah. Ya, boleh guna warna pensel warna yang lain, warna lain pun boleh guna, dan tulis buat dia punya titik ukuran dia dengan baik, insya-Allah. Okey, murid-murid semua, kita akan mulakan menulis untuk huruf nun. Okey, Ustaz gariskan kat sini dulu. Okey, untuk huruf nun kita akan mula daripada mana? Nombor 1, 2, 3, 4 dulu ke, atau yang mana? Antara nombor 1, 2, 3, 4, 4 ke 3 ke 2 ke 1, mana satu kita akan mula. Okey, Ustaz akan mulakan menulis huruf nun. Kita akan menulis dia punya tengkuk, ya. Tadi Ustaz terangkan dia punya nama dia tengkuk. Tengkuk dia ni kita akan mula dengan nombor 4. Yang ni. Okey, titik nombor 4 ni Ustaz buat satu garisan. Ustaz buat satu garisan kat sini. Ustaz akan buat dia punya tengkuk dia dekat nombor 4, titik ukuran nombor 4 ini, dan kemudian titik ukuran nombor 5. Nombor 5 dengan nombor 4 kita akan mula di sebelah kiri. Ni sebelah kiri, dan ni sebelah kanan. Okey, baik. Sebelum kita mula, Ustaz nak tunjuk kat dalam buku teks kamu ni, supaya kamu nampak macam mana dia tulis sebenarnya. Kita tengok muka surat 17, ya. Kamu boleh tengok muka surat 17. Ni besar-besar Ustaz nampak ni. Ustaz tunjukkan kat kamu. Okey, kita tengok dekat sini. Dia tulis kat sini 2 titik. 1, 2, setengah. Ni maknanya setengah. Separuh titik. Daripada ni 1 titik, yang ni separuh titik. Jadi tengkuk dia ni, tengkuk dia bermaksud dia tulis kat sini 2 titik setengah. Ni ukuran tengkuk dia. Ukuran tengkuk yang ini saja. Okey, kemudian kita akan tengok tinggi badan dia. Ni tinggi badan mangkuk dia yang bawah ni 2. Ukuran dia 2. Okey, kemudian yang ini mangkuk dalam dia 3. 3, dan kemudian dia berhenti kat sini. Yang kat sini dia ada 1 titik. Dia bukan naik sampai sini. Tak, ya, dia berhenti kat sini. Nampak? Ni. Okey, kita akan buat 2 titik setengah. Okey. Jadi kat sini Ustaz akan buat 2 titik setengah, nampak? 1, 2. Okey. 1, 2, 3. Yang ni setengah. Nampak? Setengah titik kat sini. Ni nampak? Titik nombor 7 ni. Titik nombor 7 ni kita buatkan dia setengah. Sudah Ustaz gariskan. Nampak garisan tu? Okey, yang ni. Okey. Jadi Ustaz akan buat daripada sini, nampak? Kita akan tarik dia punya tengkuk dia tu. Kita akan tarik daripada nombor 5 ni. Nombor 5 dengan titik nombor 4 ni daripada hujung sini, nampak? Ustaz ambil daripada hujung ni, ya. Hujung bucu yang ini. Hujung bucu yang ini. Bukan bucu yang ini, tak ada. Yang ni pun bukan, yang atas ni. Kemudian Ustaz akan buat lengkung dan berhenti dekat titik nombor 7 ni, yang separuh dia ni. Separuh titik nombor 7 ni berhenti kat sini. Ya, berhenti kat sini. Kemudian kita akan sambung buat pusingan. Kita akan sambung buat pusingan. Turun dan pusing. Pusing kat sini. Macam tu. Okey, baik. Saya akan buat dia punya tengkuk dia dulu. Okey, letakkan pensel kamu dalam keadaan serong macam ni. Tengok macam mana Ustaz letak macam ni. Kemudian tolak ke kanan, ya. Tolak ke kanan dan ke bawah. Buat lengkungan, pelan-pelan tarik. Okay, Ustaz mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tarik. Okey. Yang ini, tepi dia ni, kita nak dapatkan dia tajam kan. Kita nak buat dia punya bucu dia. Maksud kita buat macam ni. Ni. Ibu jari kamu ni, Ustaz tinggikan sikit. Okey. Ni, ibu jari kamu ni, kamu kena tolak yang ni. Ni kena tolak macam ni. Tolak macam ni. Bila kamu tolak macam ni, dia akan dapat bucu dia yang tajam yang ini. Ni tengok Ustaz buat. Tolak ke kanan dan tolak bucu dia, nampak? Macam ni, ya. Kalau kamu tolak dia macam itu, boleh, tapi dia jadi tebal lah. Tapi kita nak dia punya keadaan dia punya tengkuk dia macam ni. Ni kita nak yang ini. Kalau ingat penerangan Ustaz dalam penulisan huruf ba,
Huruf sin pun ada kita guna macam ni kan, kita nak dapatkan dia punya tajam dia tu. Ya, jadi kamu kena tolak, guna ibu jari kamu ni, tolak sikit. Pusingkan. Nampak, tolak sikit. Pusingkan. Pensel kamu ni kena pusingkan sikit, bagi dia tajam kat situ, dan dalam keadaan melengkung. Okey, baik. Okey, baik. Sekarang ni kita dah sampai kat setengah ni, 2 titik setengah kat sini. Kemudian Ustaz akan sambung, tarik je ke bawah di sini, tarik ke bawah sini ya. Dan kita akan pusingkan kat sini. Okey, ni tarik pada sini. Ya, yang setengah ni, setengah titik ni kita tarik ke bawah sampai yang kat sini. Nak masuk yang titik nombor 2 ni, nak 2 dengan 1 ni kita berhenti kat sini. Kat sini kita akan buat melengkung dia ya. Okey, baik, tengok. Saya tarik pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tarik, dan kemudian kita akan pusing. Ni pusing. Pusingkan. Okey. Ini berhenti kat sini tadi. Kemudian kita akan pusingkan dia. Pusingkan, berhenti kat sini. Berhenti kat sini. Okey, jangan kita terus naik ke sini, tak. Dia ada satu titik tadi kan, kat sini kan. Jadi kita berhenti kat sini. Berhenti di sini. Jadi dia akan ada ruang kat sini. Nampak? Ni kita mula di sini. Nampak? Ni kalau Ustaz buat garisan kat sini, dia macam tu. Nampak? Dia ada ruang ya. Berhenti dekat sini. Okey, kemudian bila dah siap yang ini, okey, kita akan buat dia punya titik. Titik huruf dia. Titik huruf dia kat sini kita tengok. Macam yang sebelum ni Ustaz bagi tahu, yang ni badan huruf kita selangkan satu. Okey. Ni yang paling tinggi dia kan. Yang ni yang paling tinggi. Jadi satu ruang ini kita laikkan satu kat sini. Jadi Ustaz letakkan titik dia kat sini. Yang titik nombor 3 ni, nampak? Titik ukuran nombor 3 ni Ustaz buat titik huruf kat sini. Okey. Titik huruf dia dekat situ. Ya, baik. Jadi jangan letak dia dekat kawasan sini. Kalau kita letak dia kawasan sini, jadi dia akan terkena badan yang ni, dia jadi tak cantik. Dia jadi tak cantik, dia jadi tak elok lah. Ya, baik. Jadi sekarang Ustaz buat lagi sekali, tengok. Ustaz buat lagi sekali. Okey, huruf nun ya. Ustaz tarik 2 titik setengah, berhenti. Nampak? Setengah garisan tu kan. Nampak? Okey. Kemudian kita pusingkan dia. Turunkan ke bawah pelan-pelan. Pusingkan dia. Pusing. Ni. Berhenti kat sini, kemudian pusing. Pensel kamu ni kena tolak. Macam itulah ya, berhenti. Berhenti kat sini. Okey, kemudian baru kita buat dia punya titik dia. Okey. Boleh. Jangan berlatih lah, berlatih banyak. Berlatih banyak kali, berhenti. Berhenti. Dia pusing. Berhenti. Lepas tu buat dia punya titik dia. Sini titik. Macam tu. Okey, ni untuk huruf nun. Okey. Boleh, senang je, tak susah, insya-Allah. Okey. Ustaz ulang lagi sekali. Kita akan tarik daripada sini. Okey. Daripada sini kamu tarik ke kanan, ke bawah, melengkung Ini mesti dalam keadaan melengkung. Berhenti di sini, setengah titik nombor 7 ni. Ya, nombor 7 ni setengah. Tarik. Ya, masuk ke kawasan nombor 9 ni, titik nombor 9. Tarik dan pusing. Ya, berhenti di sini. Kemudian kita akan buat lengkungan. Ni lengkung, yang ni pun lengkung juga. Lengkungan, dan mesti berhenti. Berhenti dekat sini. Ni kalau Ustaz letak satu titik di sini, dia muat. Nampak? Dia boleh letak satu titik kat sini. Kamu macam dalam buku kamu tadi tu kan, dia ada letak satu titik kat sini. Maknanya dia suruh kamu berhenti kat sini, biar kat sini ada satu ruang. Ruang kosong kat sini. Jadi dia tak sama. Kita buat huruf nun ni, dia bukan macam ni. Ni yang biasa pelajar buat kan. Dia pusingkan macam ni, lepas tu dia buat macam ni. Ini tak ada ya, ni salah. Ni titik pun kena. Nampak Ustaz buat titik, ruang kosong, naikkan satu. Nampak dia punya ruang dia tu. Ya, baik. Itu untuk huruf nun. Okey, baik. Seterusnya Ustaz akan tunjuk untuk huruf yang seterusnya, iaitu huruf
Huruf nya. Huruf nya ni macam mana? Huruf nya ni badan dia sama macam huruf nun, cuma dia punya titik saja yang akan berbeza, iaitu titik dia ada 3 titik. Tapi tak apa, Ustaz akan tunjukkan juga dia punya badan huruf nun, badan hurufnya, insya-Allah. Okey, semua pelajar-pelajar, kita akan mula buat untuk huruf nya, ya, huruf nya, di mana huruf nya ini badannya sama macam huruf nun, sama macam tadi huruf nun, cuma dia punya titik je lah, dia punya titik dia berlainan, titik dia ada 3. Okey, baik, kita akan buat garisan dulu. Okey, Ustaz guna warna oranye. Okey, Ustaz akan buat garisan di sini, garisan tepi. Kemudian kita akan buat garisan dia dekat nombor 6 tadi kan, nombor 6. Garisan tengah dia, ya, garisan tengah dia nombor 6. Okey. Kemudian Ustaz buat dia punya titik ukuran huruf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9. Okey. Ustaz buat garisan. Okey, kemudian kita tambah kat sini 4 titik, ya. 1, 2, 3, 4. 4 titik. Kemudian Ustaz tutup dia. Okey, sama juga, ya, sama juga pelajar-pelajar macam huruf nun tadi. Dekat ruangan ini yang kita akan tulis dia punya tengkuk dia, badan dia, ya. Kemudian kita akan tulis titik, di mana yang ini berada di atas garisan, yang ini berada di kawasan bawah garisan. Okey, yang ini garisan tengah dia, ya, yang warna oranye ni nombor 6 ni garisan tengah dia. Okey, baik. Jadi Ustaz akan mulakan 1, 2, 3, 4. Okey, kita akan mula dengan titik nombor 4, sama macam huruf nun tadi, nampak ni. Ya, huruf nun kita mula dengan nombor 4 dan titik nombor 5, kan. Sama juga hurufnya pun sama, kita akan buat dengan titik nombor 4. Kemudian titik nombor 4 dan tempat dia kat sini nombor 5. Jadi dia kat sini. Okey, jadi akan mula kat sini. Okey, jadi bismillah, Ustaz akan buat melengkung, satu garisan melengkung. Kita akan tarik dan berhenti di nombor 7 ni, ya. Tadi setengah kan, 2 titik setengah. Nampak ni, setengah titik kat sini. Jadi Ustaz tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, berhenti. Jadi Ustaz berhenti di sini. Kemudian Ustaz akan pusing, bawa dia pusing, turun dan berhenti. Berhenti kat mana? Berhenti kat sini. Ni, nampak? Kemudian kat sini yang Ustaz akan pusingkan. Pusingkan dia nak pusing ke mana? Pusing, jangan sampai dia lebih garisan ni. Pusing dan kemudian kita berhenti kat sini. Berhenti. Ya, jangan sampai dia naik atas sini, tak. Dia berhenti di sini saja. Berhenti di sini. Biar di sini ada satu ruang kosong, ya. Okey, polakkan dia pelan-pelan, pusing dan berhenti. Okey, bila dah berhenti di sini, kita akan buat dia punya titik. Okey, satu ruang kosong di sini. Satu ruang kosong di sini, biarkan dia, jangan letak titik di sini, ya. Kita akan letak titiknya di bahagian kawasan sini. Nampak, ya, sebab macam huruf nun tadi tu, nampak? Huruf nun tu kita kosongkan kan tengah dia tu, baru kita letak titik. Sama juga macam ni. Kosongkan, kemudian kita letak titik dia. Okey, nampak titik nombor 2 ni kita tulis kat sini. 1, nampak sini. 2. Okey, kemudian tambah lagi satu titik kat sini. 3. Jadilah dia hurufnya 1, 2, 3. Okey. Tengkuk, melengkung, pastikan dia melengkung. Okey, melengkung, kemudian badan dia pusing. Okey. Ujung dia mesti berhenti, mesti ada ruang kat sini, nampak? Kalau Ustaz letak titik kat sini, dia boleh muat. Okey, dia boleh muat satu titik kat sini. Kemudian langkah satu ruang kat sini daripada badan dia ni, baru kita buat dia punya titik dia, iaitu hurufnya dia ada 3. Dia ada 3 titik. Okey, itu untuk hurufnya, ya. InsyaAllah Ustaz akan tulis satu lagi huruf, iaitu huruf nun, dan hurufnya Ustaz akan tulis dua-dua sekali, insyaAllah.
Okey, semua pelajar-pelajar, Ustaz akan tulis sekali lagi huruf nun dan huruf nya. Okey, perhatikan ya. Okey, kita akan mulakan huruf nun. Kita akan mula dengan nombor 5 dan titik nombor 4 ya. 1 2 3 4. Okey, Ustaz akan tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Buat melengkung dan berhenti di pertengahan nombor 7 ya. Okey, berhenti kat situ. Kemudian kita ambil daripada hujung sini. Hujung ni kita pusingkan. Bawa dia turun. Bawa dia turun pelan-pelan dan berhenti. Okey, berhenti. Baik, bila dah berhenti kat sini, sambung balik. Buat pusingan lagi, lengkungan dan berhenti di sini. Berhenti di sini ya, berhenti di sini dan biarkan ada ruang kosong kat sini. Jangan sampai dia berhenti sama macam yang dekat tengkuk yang permulaan ni ya. Berhenti di bawah sikit daripada tengkuk sini, berhenti satu titik. Kemudian Ustaz akan buat satu titik. Titik dia langkahkan satu, ni badan, ruang, letak satu kat sini. Titik dia bawah nombor 3 ni. Ustaz letak kat sini. Okey. Ni untuk huruf nun. Kemudian kita akan buat huruf nya. Huruf nya pun sama. Mula dengan nombor 5, kita letak nombor 5 dan nombor 4. 1 2 3 4. 4 sini ya. Okey. Kita tarik, buat pelan-pelan, buat pusingan dan kemudian berhenti. Ya, berhenti separuh, nampak? Ini pun sama separuh. Okey, kemudian pusingkan dia. Berhenti. Okey, berhenti. Berhenti kat sini, berhenti. Pusingkan dia dan berhenti. Okey. Baik, bila dah berhenti kat sini, kita buat dia punya titik. Ruangkan kosong kat sini, biar dia kosong. Kemudian buat 3 titik ya. 1. Ikut je titik ukuran ni. 1 2 dan kemudian tengah-tengah ni 1 3. Okey. Ini untuk huruf nun dan hurufnya. Jadi mangkuk dia ni sama. Ya, yang bezakan cuma dia punya titik. Okey, baik. Okey, pelajar-pelajar semua, insya-Allah kita akan masuk kepada huruf yang seterusnya, iaitu huruf waw dan huruf wa. Okey, semoga pelajar-pelajar dapat berlatih untuk menulis huruf nun dengan hurufnya dengan baik. Insya-Allah ikut dia punya peraturan dia tadi, buat garisan dulu, buat titik ukuran, kemudian buat dia punya tengkuk, badan dia ya. Dia punya langkahkan satu, kemudian baru buat titik, insya-Allah. Okey, pelajar-pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita teruskan untuk kita menulis huruf waw ya, huruf waw. Okey, peraturan yang pertama, ustaz akan buat dia punya garisan tepi dia dulu. Okey, kemudian ustaz akan buat satu garisan tengah. Garisan tengah ustaz pilih nombor 5. Okey, ustaz akan pilih nombor 5. Okey, nampak kat situ. Okey, nombor 5. Okey, nombor 5. Kemudian ustaz buat dia punya titik ukuran dia. Titik ukuran dia ustaz buat je sebut kat tepi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey. Memandangkan huruf waw ini sebahagiannya berada di atas garisan dan sebahagiannya berada di bawah garisan ya. Jadi yang di sini ini dia meliputi bahagian atas garisan dan sini di bahagian bawah garisan ya. Kat sinilah kawasan sini kita akan buat dia punya kepala dan kawasan sini kita akan buat dia punya ekor dia. Okey, baik. Seterusnya kita buat ustaz akan buat dia punya titik yang berada di sebelah sini ya. Titik yang sebelah sini. Okey, kita akan buat kat sini ya. 1. Okey, 2 dan 3. Okey. 3, kemudian ustaz akan tutup. Okey, ini untuk garisan ya, garisan dan titik ukuran huruf waw dan huruf wa. Okey, pelajar-pelajar boleh cuba buat dulu titik ukuran dia dan garisan dia dengan baik dan dengan betul. Pastikan garis menggunakan mesti menggunakan pembaris. Okey. Okey, ustaz tuliskan dulu dia punya nombor huruf waw. 1 2 3 4. Kita nak menulis huruf waw. Okey, huruf waw ni ustaz suka buat dia punya garisan dia macam ni supaya kamu nampak lebih jelas pergerakan mata pensel tu. Okey, nampak
Ustaz buat macam ni ya. Okey, baik. Jadi di mana kita akan bermula untuk menulis huruf waw? Okey, kita akan mula di sini ya. Kita akan mulakan dengan petak nombor 5. Ya, nombor 5 ni titik ukuran nombor 5 dan nombor 2. 5 2. Sini nampak 5 2, jadi kat sinilah. Okey, kat sini. Okey, baik. Jadi insya-Allah Ustaz akan tuliskan huruf kepala dulu ya. Kita akan tengok macam mana kita buat kepala. Kalau sebelum ni kamu pernah menonton video Ustaz, mana yang pernah menonton video Ustaz sebelum ni pada tajuk huruf fa. Ya, huruf fa. Dia macam ni kan. Tengok Ustaz buat huruf fa macam ni. Kemudian kita akan buat pusingan kat atas ni untuk huruf fa. Kemudian baru kita buat dia punya badan dia yang macam huruf ba tu kan. Ini huruf fa ya. Dia punya kepala huruf fa. Okey, kalau kamu tengok dekat buku teks kamu, muka surat 35 ya, boleh kamu tengok kat situ menulis huruf waw tunggal mengikut kaedah khot gaya nasah. Ni untuk huruf waw ya. Kamu boleh tengok muka surat 35, boleh tengok kat situ juga untuk tunjukkan kepala dia tu sama macam huruf fa ya. Okey, kita tengok kat sini. Okey, Ustaz akan mulakan kat sini. Nampak kat sini ya. Tengok garisan sini. Ustaz pusing. Kemudian ni pusing separuh bulatan. Nampak? Pusing separuh bulatan. Kemudian naikkan kat sini. Naikkan kat sini. Nampak? Okay, naikkan kat sini. Kemudian pusingkan je. Buat pusingan kat sini. Pusing, naik dan berhenti. Okey, ini untuk kepala huruf waw. Okey, kepala huruf waw. Okey, naik, pusing buat bulatan, kemudian naikkan, kemudian pusing kat sini, berhenti. Nampak? Yang ni. Ni berhenti kat sini. Ini kepala huruf waw. Okey, tengok Ustaz buat lagi sekali. Okey, Ustaz gariskan. Okey, nampak ni garisan dia. Okey, Ustaz buat kat sini. Ni, sini. Pusing separuh. Okey, pusing separuh, kemudian naikkan. Naikkan kat sini. Kemudian pusingkan. Buat dia punya tengkuk huruf waw tu. Ini pun huruf waw pun dia macam huruf nun, dia ada tengkuk dia belakang ni. Lat, pusing. Nampak ni. Ni tengkuk dia. Baik. Okey, sekarang ni kita akan buat dia punya ekor dia ya. Kita akan buat dia punya ekor. Jadi kita berhenti di sini ya. Sekali lagi Ustaz tunjuk, letak pensil kamu kat sini, pusingkan buat separuh bulatan. Kemudian berhenti, mesti berhenti kat sini, naikkan, berhenti kat sini antara 2 dan 3 ni. Tengah-tengah ni berhenti dan kemudian buat tengkuk dia. Tengkuk dia melengkung sedikit. Melengkung ya, melengkung. Kemudian kita akan buat dia punya ekor. Okey, dia punya ekor ni, kalau sebelum ni kita dah belajar huruf ra ya, huruf ra dia pun sama, ekor dia macam huruf ra dan dia kena lukis kat ujung dia tu. Dia punya ujung ni nanti kita akan lukis sama macam kita buat macam huruf ra dulu kan. Okey, jadi kat sini Ustaz akan tarik daripada sini. Ustaz akan tarik ke bawah sini. Nampak? Sini Ustaz akan tarik ke sini. Tarik ke sini. Tarik ke sini, kemudian kat sini yang baru kita buat dia punya ekor dia. Ya, baik. Okey, Ustaz akan tarik daripada sini ke sini dalam keadaan dia melengkung sedikit. Berhenti kat sini. Okey, nampak? Berhenti kat sini. Kemudian kat sini yang ni kita akan buat dia punya tajam dia tu. Tajam dia tu kita akan gunakan pensil biasa. Nampak ni Ustaz guna pensil biasa. Okey, tengok. Ni guna pensil biasa yang tajam ni kita akan lukis. Ni
Naik, buat atas dulu ya, buat atas dulu. Sini tarik ke atas, kemudian turunkan ke bawah, cantumkan saja. Nampak? Bagi cantik. Okey. Turun. Yang ni naikkan dulu atas, kemudian bawa turun ke bawah. Okay, Ustaz buat sekali lagi kat sini. Tengok ni, hujung ni. Daripada hujung ni tarik ke bawah. Sini. Okey. Sini berhenti. Berhenti, kemudian buat dia punya hujung dia. Nampak dia punya hujung dia tu mesti kena guna pensel biasa, ataupun kita boleh guna pensel hot juga, tapi kat hujung ni lah kamu pusingkan sikit pensel kamu ni, kamu guna yang hujung pensel kamu ni, tapi nanti dia akan tumpul sedikit. Kalau kamu nak tulis yang lain, kamu kena asah balik lah. Contoh Ustaz guna ni lah contoh Ustaz guna pensel hot, Ustaz guna yang hujung dia ni. Atas dulu, atas kemudian turun. Huruf wow. Okey, nampak kat situ. Untuk huruf ekor huruf wow ya. Baik, Ustaz tulis lagi sekali kat sini, tengok. Nombor 5. Okey. Contoh kat sini Ustaz pusing. Kita buat kepala dulu. Pusing. Kemudian naikkan kat sini. Kemudian bawa turun tengkuk dia, buat tengkuk dia berhenti kat sini. Berhenti kat sini. Mesti kat atas garisan. Kemudian kat sini kita ambil kat sini dan bawa ke sini. Turun. Turun kat sini berhenti. Kat sini yang Ustaz cakap tu kita lukis. Buat daripada atas dulu, nampak? Sini atas. Nampak? Ustaz buat atas kan, bawah bukan bawah. Nampak? Ustaz lukis atas dulu. Atas, kemudian turun. Macam tu, lukiskan. Okey. Huruf wow. Okey. Okey, kalau huruf wa macam mana pula? Huruf wa tak susah, huruf wa pun sama. Tapi Ustaz akan buat satu lagi untuk huruf wa. Yang ni huruf waw. Dia tak ada titik. Huruf waw dia tidak ada titik. Okey, ini untuk penerangan huruf waw, dan kemudian Ustaz akan tulis untuk huruf wa insya-Allah. Okey, untuk huruf wa ya, huruf wa. Okey, untuk huruf wa Ustaz akan buat satu garisan. Okey, garisan di sebelah kanan sama seperti kita buat huruf waw tadi ya. Kemudian kita akan buat titik 1 2 3 4 5 7 8 9. Okey, garisan tengah dia pun Ustaz akan buat garisan tengah di nombor 5 ya, titik nombor 5. Sini. Okey, kemudian Ustaz akan buat atas dia tambah 3 titik. 1 2 dan 3. 1 2 3. Campur yang tadi 4. Okey, kemudian kita buat tutup garisan. Okey, untuk huruf wa tadi sama macam huruf waw, kita mula dengan nombor 2 kan, nombor 2. Okey, jadi kat sini Ustaz buat garisan dia. Okey, tengok. Nombor 5 2 ya, kat sini. Kita pusingkan, buat separuh bulatan. Separuh bulatan kat sini, kemudian naikkan, kemudian buat dia punya tengkuk. Bulatan, naikkan. Ya, dia punya tengkuk dia kat sini. Okey, berhenti ya, berhenti dah sampai kat tengkuk dia, kena berhenti. Kemudian kita akan buat dia punya ekor dia. Tarik daripada sini ke sini. Tarik ke sini. Okey, bila dah sampai kat sini kita kena berhenti. Untuk kita buat dia punya ekor huruf waw. Yang dia punya hujung dia tu. Ya, lukis atas dulu. Ekor huruf wa ya, atas dulu, turun ke bawah.
Ni tu. Buat atas. Ni atas dulu baru turun bawah. Atas turun. Ni tu. Lepas tu warnakan. Okey, dia punya titik dia mudah je, tak susah. 1 2 3. Titik 1, titik 2, titik 3 kita letak kat nombor 2 ni kat sini. Ni kosongkan ya, macam biasa. Ni kosongkan badan dia, kepala dia di atas kosong, letak satu titik kat sini. Okey, huruf va. Ya, titik dia berada di atas kepala dia. Yang sini kosongkan. Okey. Ini untuk menulis huruf va. Huruf va ni sama je macam huruf waw, cuma huruf va ni dia ada titik, huruf waw dia tidak ada titik. Okey, ustaz tuliskan sekali lagi huruf waw dan huruf va. Okey, pelajar-pelajar semua, ustaz tuliskan sekali lagi untuk huruf huruf waw dan huruf va ya. Okey, kita tengok kat sini. Ustaz akan tuliskan dulu huruf waw. Ustaz tulis balik. Ustaz tulis sekali lagi. Okey, huruf waw di petak nombor 5 dan nombor 2 kan. Nombor 2 kat sini. Okey, betul kat sini garisan dia ni, pusingkan. Pusingkan, kemudian naikkan, berhenti. Dia berhenti, kemudian buat tengkuk dia. Tengkuk dia kemaskan lagi, bagi cantik, bagi dia bulat. Okey, kat sini. Okey, kalau kita tengok dia punya bentuk huruf ni, kepala dia ni, dia bukan bulat macam ni. Ya, bukan. Dia bukan bulat macam tu. Dia bulat, dia macam ni. Contoh macam ni, kemudian dia sini dia tajam, berhenti. Sebab itu ustaz kata tadi kat sini kena berhenti. Sebab kita nak dapat dia punya ni, dia macam tajam sikit kat atas ni. Dia macam tu. Nampak dia ada tengkuk dia, dan di sini kepala dia, bentuk kepala dia kena macam ni sikit. Macam tu. Dia bukan bentuk dia macam ni. Ni tak, bukan. Ya, dia bukan bulat. Jangan buat huruf waw tu dia bulat. Dia terus macam ni. Tak, salah. Jangan. Tengok, perhatikan betul-betul. Ustaz buat daripada sini. Ustaz berhenti, kemudian naik sini, berhenti, kemudian kita buat tengkuk. Tengkuk dia kan macam tengkuk huruf nun kan, kita bengkokkan huruf waw. Sama kat sini, tengok. Ustaz pun bengkokkan juga. Letak kat sini, cuma dia berhenti kat sini lah. Berhenti kat titik nombor 5 ni. Dia berhenti kat sini. Kemudian kat sini ustaz akan sambung. Tarik. Untuk kita buat dia punya ekor dia. Berhenti kat sini. Berhenti kat sini. Kemudian guna hujung mata pensil ataupun guna pensil lain, boleh buat dia punya ekor dia. Atas dulu. Atas, tolak sikit ke kiri, turun ke bawah. Macam tu. Okey. Nak buat atas dulu, tarik ke bawah. Baru dia nanti dia elok ya, huruf waw. Kemudian ustaz akan buat huruf va. Okey, huruf va letak juga kat sini sama. Tengok, ustaz pusing separuh bulatan. Kemudian sambung ke kanan, berhenti kat sini. Berhenti. Ya, berhenti dekat garisan tu, nampak? Kat situ ustaz berhenti. Kemudian kita buat tengkuk dia, lengkung. Lengkungkan. Buat bagi kemas, bagi cantik. Kemudian dah sampai sini. Buat sampai sini, ustaz tarik sini. Tarik kat sini. Nampak, berhenti kat sini. Ini terlebih dah. Potong balik. Okey. Tarik sini. Okey, berhenti. Kemudian ustaz buat dia punya ekor dia. Nampak? Tolak atas, naik ke atas, turunkan ke bawah. Naik atas, turunkan ke bawah. Buat atas dulu, atas, bawah. Macam ni, atas, bawah. Ni tu. Okey, kemudian kita buat dia punya ustaz buat dia punya titik dia kat sini. Nombor 2, 1 2 3 sini. Pusing.
Mula dari sini, berhenti separuh bulatan, naikkan, berhenti, kemudian buat tengkuk dia, berhenti, kemudian tarik sini, berhenti dan buat ekor dia. Okey. Baik, ini untuk huruf waw dan huruf waw. Kesilapan yang biasa pelajar buat untuk huruf waw ini, dia akan buat kepala dia. Yang biasa kamu buat kan, kepala dia akan buat macam ni, bulat. Jadi yang kat sini cuba jangan buat bulat ni. Cuba buat ikut yang ustaz tunjukkan tadi tu. Dia ada macam tajam sikit kat atas tu, ya. Yang macam mana dapat tajam tu, dia kena berhenti. Benda berhenti menulis. Dia tak boleh tulis huruf tulisan khot ni, dia tak boleh tulis terus, dia kena berhenti. Sebab kita nak ambil dia punya step-step dia. Sebab dia ada peraturan dia kan, ya. Baik. Ini untuk huruf waw dan huruf wa. Baik, alhamdulillah. Belajar-belajar semua kita dah tulis huruf nun, huruf nya, huruf waw dan huruf wa. InsyaAllah kita akan masuk kepada sesi latihan. Okey, teruskan bersama dengan ustaz untuk sesi latihan insyaAllah. Okey, pelajar-pelajar semua, macam biasa, kertas latihan ataupun boleh menggunakan buku latihan kamu, ya, buku khot khusus untuk murid-murid ustaz. Ustaz minta kamu buat kepada 6 bahagian, ya, 6 bahagian di sini. Boleh guna buku latihan kamu. Bagi murid-murid lain, boleh tanyalah, ya, dengan guru masing-masing. Khususnya kalau di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, dia ada buku latihan dia, bentuk dia macam ni, ya, jadi dia ada garis-garis dah siap. Tapi kalau murid yang bukan di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, mungkin ada murid-murid lain yang menonton, jadi kamu kena tanya dengan guru masing-masing untuk buat latihan macam mana kan, ataupun kamu boleh buat garisan kamu sendiri ke, ataupun macam mana, ya, tu boleh, tak ada masalah. Tapi untuk murid-murid ustaz, khususnya Siraj AIM, pastikan kamu buat 6 bahagian, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 garis guna pembaris. Kemudian buat dia punya satu huruf, satu muka surat, ya. Contoh kat sini ustaz buat huruf wa, ya, buat, pastikan kamu buat dia punya titik ukuran tepi atas, ya, garisan tengah. Garisan boleh guna pensil warna. Okey, boleh guna, dan ustaz galakkan guna pensil warna yang terang, macam warna merah, warna oranye ke, ya, supaya nampak dia punya garisan. Kemudian tulis huruf dia mengikut ukuran yang tadi yang kita dah belajar kan, ya. Pastikan, yang penting ustaz nak kamu buat dia punya ukuran, ya, titik-titik ukuran, titik-titik ni ustaz nak kamu buat. Ustaz tak nak kamu buat huruf tu kosong macam ni je, contoh macam ni, contoh kosong macam ni je, tak ada titik ukuran dia. Ustaz tak nak. Ustaz nak kamu buat dia punya titik ukuran dia. Dia mesti kena buat satu huruf, satu muka surat paling sikit. Kalau buat lebih, alhamdulillah, ya, lagi bagus. Saya ucapkan tahniah kepada semua murid-murid yang dapat menyiapkan latihan dan dapat membuat latihan, dan yang sedang berusaha untuk membuat latihan, ustaz ucapkan terima kasih, dan ustaz ucapkan tahniah, ya. Tahniah dapat menyiapkan latihan. Bagus, alhamdulillah ustaz tengok semuanya. Dan kemudian ustaz ucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang membantu memuat naik latihan anak-anak masing-masing kepada di dalam Google Classroom. InsyaAllah saya akan semak semuanya, dan saya pun dah tengok dah sebenarnya, cuma belum lagi nak semak secara detail. Tapi insyaAllah saya akan semak nanti semua insyaAllah. Hantar je, dah siap latihan pun hantar. Nanti dalam waktu cuti pun, kalau siapa pelajar-pelajar yang nak buat latihan, yang rajin buat latihan, ya, nak cantikkan tulisan waktu cuti nanti, buat je dan hantar je dalam Google Classroom. InsyaAllah Ustaz akan komen kat situ lah, dan Ustaz akan perbaiki kat situ, ya. Okey, semoga semua murid dapat membuat latihan dengan baik, dimudahkan segala urusan untuk membuat latihan, ya. Sentiasa bersemangat untuk menulis khot, dan ingat, jangan tinggal sembahyang, ya. Pastikan jangan tinggal sembahyang. Sentiasa berselawat setiap hari pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa mendoakan kedua ibu bapa kita setiap hari. Hadiahkan surah Al-Fatihah kepada guru-guru ibu bapa kita, ya. Semoga kita semua tergolong dalam anak-anak yang soleh dan solehah, ya. Baik, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Teruskan bersama dengan ustaz di video yang akan datang. InsyaAllah kita akan masuk huruf H, ya, huruf H.
InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.